memperkenalkan ahli kumpulan Corruption Busters, iaitu terdiri daripada saya sendiri, Emmanuel Murang David, Chan Sim Yi, Chris Quenri Simbun, Siti Norasima binti Mizan dan Sarah Olivia Jaidi. Berikut merupakan isi kandungan slide pembentangan kami, iaitu terdiri daripada pengenalan, latar belakang, faktor berlakunya kesalahan, kesalahan yang dilakukan, implikasi, langkah mengatasi isu, pengajaran dan rumusan. Pengenalan. Pada tahun 1990, negara Malaysia dikemparkan dengan satu kontroversi, iaitu kes rompakan bank. Rompakan bank ini dilakukan dengan teliti oleh hanya seorang individu yang bernama Aman Shah. Beliau dikenali sebagai si pencuri 1 sen kerana nilai jenayah yang dilakukannya adalah sangat kecil. Kes Aman Shah diketahui umum selepas dia dijatuhi hukuman penjara kerana mencuri hanya 1 sen yang menyebabkan kemarahan orang ramai terhadap hukuman yang dirasai untuk kesalahan kecil itu. Kes itu mendapat liputan media dan perbincangan awam yang sangat ketara dan melambangkan kelemahan yang dilihat dalam sistem keadilan dan mempersoalkan perkadaran hukuman perbandingan jenis. Bagi latar belakangnya, Aman Shah dilahirkan pada 9 Oktober 1966. Beliau adalah graduan berakanan dari Institut Teknologi Mara yang kini ialah University Teknologi Mara. Pada usia 24 tahun, beliau bekerja sebagai eksekutif muda di Hokhwa Bank dengan gaji RM1,800 sebulan. Walaupun pendapatannya sederhana, beliau berminat dengan kereta mewah dan gaya hidup mewah. Antara koleksi kereta mewahnya adalah Lamborghini Countach RM1.3 juta, Mercedes-Benz 300 SL RM502,000, Porsche 928 S4 RM638,000 dan BMW 329i RM68,000. Namun di sebalik kekayaannya terdapat rahsia yang gelap. Sebagai ketua jabatan SPEED, Sistem Pemindahan Elektronik untuk Dana dan Security di bank, Aman Shah merancang suatu skim lincik. Beliau memindahkan 1 sen setiap hari dari akaun pelanggan ke akaun proksi yang diciptanya di bank lain. Dalam beberapa bulan, jumlahnya mencecah RM4.1 juta. Skim ini tidak disedari sehingga akhirnya terbongkar, membawa kepada penangkapan Aman Shah dan pendedahan jenayahnya. Aman Shah mencuri 1 sen disebabkan oleh beberapa faktor. Kehidupan yang susah dan kemiskinan sering memaksa seseorang untuk mengambil jalan pintas. Pengaruh persekitaran juga memainkan peranan, di mana rakan atau komuniti yang mengamalkan perbuatan salah dapat mempengaruhi tindakannya. Selain itu, kecoyokan diri dan tindakan spontan tanpa berfikir panjang juga menjadi faktor. Sikap tamak walaupun hanya 1 sen menunjukkan kurangnya nilai amanah dan jujur. Terakhir, kekurangan pendidikan moral yang mendorong perbuatan tersebut tanpa kesadaran mengenai akibatnya. Kesalahan yang dilakukan oleh Aman Shah adalah pencurian. Meskipun jumlah wang yang dicuri sangat kecil, tetapi tindakannya merupakan pelanggaran hukum. Berikut merupakan akta berkaitan dengan kisah Aman Shah si pencuri 1 sen. Yang pertama adalah Seksyen 380 Kanun Keseksaan berkaitan dengan kesalahan kecurian. Seksyen 381 Kanun Keseksaan berkaitan dengan kecurian dengan pemberat. Seksyen 420 Kanun Keseksaan merujuk kepada kesalahan penipuan termasuk memalsukan dokumen dan penipuan keuangan. Seksyen 408 Kanun Keseksaan berkaitan dengan pecah amanah dan penyelewengan keuangan. Aman Shah disabitkan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Hukuman kemungkinan besar ialah penjara tidak lebih 10 tahun dan denda. Pertuduhan yang dikenakan kepada Aman Shah adalah menipu dengan jumlah sebanyak 4,01 juta ringgit Malaysia. Pada bulan Mac tahun 1990, Aman Shah mengaku bersalah atas penipuan, pecah amanah dan penyelewengan keuangan. Hukuman yang dijatuhkan kepada Aman Shah adalah dipenjarakan selama 5 tahun di penjara Pudu. Implikasi kepada individu, organisasi dan negara. Yang pertama ialah implikasi kepada individu, iaitu menjejaskan nilai moral dan etika individu dan masyarakat sekeliling kurang rasa percaya. Individu terpaksa berhadapan dengan persepsi negatif seperti kurang mendapat kepercayaan dan juga kurang mendapat peluang pekerjaan. Yang kedua ialah implikasi kepada organisasi, iaitu menjejaskan imej organisasi dan kehilangan kepercayaan kepada pelanggan.
Amansyah yang sepatutnya bekerja dengan sikap amanah dan integriti sebagai seorang juru bank telah menyalahgunakan jawatannya dengan menyeleweng duit pelanggan, dan hal ini dapat menjejaskan imej organisasi dan juga pelanggan hilang kepercayaan. Yang ketiga ialah implikasi kepada negara, yaitu menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara dan memberikan kesan kepada hubungan antara bangsa. Kerugian terhadap kewangan negara, aset atau dana dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan merosakkan reputasi keuangan, terutamanya di peringkat antarabangsa. Dan hal ini menyebabkan pelabur asing kurang percaya dan tidak berani untuk menanggung risiko untuk melabur dalam negara yang mempunyai sistem perundangan. Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi isu integriti dan anti rasuah, antaranya ialah menguatkan sistem hukuman dan perundangan negeri, seperti meletakkan hukuman yang lebih tegas dan efektif terhadap pelaku rasuah supaya pelaku dibalas dengan hukuman yang setimpal. Pihak berwajib memastikan beri pelindungan kepada pelapor rasuah dan saksi. Yang kedua ialah pembentukan dan penguatan institusi anti korupsi, di mana membentuk badan anti korupsi yang independen dan daya yang cukup untuk badan anti korupsi. Penglibatan masyarakat sipil serta pihak swasta dalam anti rasuah ia penting untuk memperteras pelibatan rasuah dari setiap sektor. Yang ketiga ialah mendorong partisipasi masyarakat, di mana penglibatan masyarakat dalam penerapan integriti dan anti rasuah dapat mencipta lingkungan di mana masyarakat merasa memiliki impak positif. Ini mendorong pelibatan aktif dalam proses pembangunan, pengawasan awam atau penglibatan dalam keputusan penting. Seterusnya, program pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integriti dan pencegahan yang dapat memupuk sikap kritikal terhadap tindakan seperti Amansyah si pencuri 1 sen untuk melahirkan masyarakat yang bertanggung jawab. Kesalahan Amansyah mengajar kita bahwa kejujuran adalah asas penting dalam kehidupan. Walaupun 1 sen nampak kecil, setiap tindakan ada akibatnya, dan walaupun kesalahan kecil, ia tetap membawa malu dan hukuman. Hindarilah sikap tamak dan tidak puas hati. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada dan mencari rezeki dengan cara yang halal. Pendidikan moral sejak kecil penting untuk membentuk masyarakat yang bertanggung jawab. Terakhir, kita perlu bijak menilai keadaan sebelum cepat menghukum, karena setiap perbuatan pasti ada sebab di sebaliknya. Rumusan daripada Amansyah si pencuri 1 sen adalah kes Amansyah atas pencurian senilai 1 sen memunculkan pernyataan tentang kadar hukuman terhadap tindakan kecil yang melanggar hukum. Meskipun nilai kecil, tindakan ini telah mencetus perdebatan seputar motivasi, kesan sosial dan pertimbangan etika dalam menilai perbuatan jenayah. Malahan dari 1 sen, Amansyah mampu mendapat 4,1 juta ringgit daripada operasinya. Kes ini menggambarkan pentingnya pertimbangan yang luas dalam menegakkan hukum, perlakuan terhadap kes kecil, serta cara pencegahan yang dapat diadaptasi untuk menghindari tindakan di masa depan.